Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirun bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mentaati segala perintah Allah, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan Allah. Sesungguhnya kebahagiaan menanti buat mereka yang bertakwa kepada Allah di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 27 dan 28 surah Asy-Syura, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Maksudnya, dan jika sekiranya Allah memewahkan rezeki kepada sekalian hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini dengan perbuatan liar. Tetapi Allah menurunkan rezeki itu mengikut kadar tertentu sebagaimana yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dia mengetahui secara mendalam tentang keadaan hambanya, lagi maha melihat dengan nyata. Dan Dialah yang telah menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dialah pula yang menyebarkan rahmatnya yang merata. Dan ingatlah bahawa Dialah pengawal yang melimpahkan ihsannya lagi amat terpuji. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk ciptaannya amat banyak, sehingga tidak mungkin mampu dihitung jumlahnya kerana terlalu banyak. Setiap anugerah nikmat ini mestilah disambut dengan penuh rasa syukur, terima kasih, dan apa yang lebih penting ialah mestilah digunakan ke arah memperbanyakkan lagi amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap masa dan ketika. Kita juga mesti ingat
bahawa segala kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita hamba-hambanya adalah juga bergantung kepada baiknya amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan curahan keberkatan dan kebaikan dari langit adalah disebabkan kerana manusia, kerana umat Islam khasnya berusaha menjauhkan diri daripada jalan kesesatan yang memesongkan mereka daripada jalan Islam yang sebenar. Sebagai umat Islam, kita sentiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah anugerahkan rezeki kepada kita dengan penuh keberkatan dan keredaan daripadanya. Di samping itu, kita juga mengharapkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rezeki yang kita terima sebagai suatu pemberian yang tidak ada bersamanya keberkatan dan keredaan darinya, yang mana akhirnya menyebabkan kita mendapat kerugian juga diazab di akhirat kelak. Wal-'iyadzubillah. Saudara sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ketika kita dianugerahkan rezeki yang bermacam-macam, maka ada masanya di mana Allah Subhanahu wa taala menahan nikmatnya sebagai suatu ujian untuk menguji tahap kesabaran dan keredaan manusia dalam menghadapi bala tersebut. Ataupun ianya juga merupakan suatu balasan dan amaran Allah kepada mereka yang melakukan penderhakaan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara bentuk bala, cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah Allah tidak menurunkan hujan, dan dengan cuaca yang panas atau cuaca yang sejuk, panas yang terik, sehingga menyebabkan manusia dan binatang menghadapi kesukaran. Pokok-pokok dan tanam-tanaman turut kekeringan, binatang ternakan mati kelaparan dan seumpamanya. Ada kalanya pula hujan turun tanpa henti-henti sehingga menyebabkan banjir yang merosakkan bangunan dan tanaman yang menjadi sumber makanan dan pendapatan manusia. Kehidupan menjadi semakin sukar dan semakin sempit, ekonomi semakin meleset dan kehidupan bertambah susah. Keamanan hidup semakin hilang dan jenayah pula semakin menjadi-jadi, hingga kan tidak ada lagi tempat yang selamat untuk didiami. Di saat ini Islam mengajar kita, Islam mengajar umatnya bagaimana kita sepatutnya menghadapi ujian dan bala yang datang itu. Antara apa yang diajar oleh Islam ialah perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala salah silap kita, dosa yang kita lakukan. Kemudian dalam masa yang sama, jangan pula kita campur adukkan antara penyesalan dan doa kita itu dengan maksiat, sehingga menjadi punca kepada lebih banyak bala Allah Subhanahu wa taala turun. Umpamanya penganjuran pesta-pesta dan program-program yang dipenuhi dengan maksiat, atau berbagai-bagai kegiatan seperti mana sambutan hari kekasih yang lazimnya dilakukan oleh sebilangan umat Islam pada bulan Februari ini. Semua aktiviti maksiat ini mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila diturunkan oleh Allah bukan sahaja menimpa satu golongan, tetapi sebaliknya akan menimpa seluruh masyarakat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, suatu hadis yang panjang, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kamu, maka tiada lagi kebaikan bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala agar kamu tidak menemui itu, agar kamu tidak menemui zaman itu. 5 perkara itu ialah: Pertama,
tidak bermaharajalela perbuatan zina pada satu kaum sehingga mereka berani secara terang-terang melakukannya, melainkan mereka akan ditimpa penyakit berjangkit yang merebak dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat sebelumnya. Kedua, tiada mereka mengurangi sukatan atau timbangan dalam perniagaan, melainkan mereka akan diuji dengan kemarau yang panjang dan kesulitan dalam mencari rezeki, serta berhadapan dengan kezaliman daripada kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Ketiga, dan tidak menahan mereka akan zakat harta benda, melainkan ditahan juga untuk mereka air hujan dari langit. Jika tiada binatang yang hidup di muka bumi ini, nescaya mereka tidak diberikan hujan. Nescaya mereka tidak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dan tiada mereka menyalahi akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka musuh yang akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Yang kelima, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalamnya Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan utama, maka Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maksudnya, pohonlah keampunan daripada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Akan dikirimkan oleh Allah kepada kamu awan yang menurunkan hujan lebat. Diberikan oleh Allah kepada kamu kekayaan harta dan anak-anak, serta diadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kamu. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, melihat kepada arahan dan amaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya agar kita sentiasa bertaubat dan memohon ampun dari segala dosa, serta mematuhi segala perintah dan menjauhi segala apa yang ditegahnya, maka sepatutnya kita lebih sedar tentang kesalahan, tentang kesilapan dan dosa kita. Siang, malam, pagi, petang kita lakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah dan dosa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah dan silap kepada ibu bapa kita, salah dan silap kepada isteri dan anak-anak kita, isteri pula salah dan silap kepada suami mereka. Siang malam kita bergelumang dengan dosa dan kesilapan, maka dengan demikian amatlah wajar, sangatlah perlu dan penting kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kesilapan kita, maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan tidak menjadi sebab kepada punca turunnya bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak diri saya dan sidang Jumaat sekalian, supaya marilah sama-sama kita beristiqamah di atas landasan Islam yang sebenar dan menghindarkan diri dari segala jalan yang membawa kepada kesesatan serta mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 16 surah Al-Jin, wa law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Maksudnya, dan sesungguhnya jika mereka, yakni manusia dan jin itu berjalan betul atas landasan Islam, maka sudah tentu
kami, yakni Allah, menurunkan hujan lebat kepada mereka. Sidang Jumaat yang dikasihi, kemungkaran dan maksiat hendaklah ditentang dengan penuh ketegasan sehingga datangnya keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk menegur serta mencegah segala bentuk kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita akan mengundang kemurkaan dan bala Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah turun bala dari Allah, maka ianya akan menyeluruh dan bukannya hanya tertentu kepada pelakunya sahaja. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bermaksud daripada Hudzaifah bin Al-Yaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang diriku dalam genggamannya, demi sesungguhnya hendaklah menyuruh sekalian kamu akan sekalian manusia dengan berbuat kebaikan dan melarang kamu sekalian daripada kejahatan dan kemungkaran. Maka jikalau kamu tidak berbuat demikian, yakni tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak mencegah kepada kemungkaran, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, nescaya hampir turun ke atas kalian kamu siksaannya dan kamu memohon keampunan dari Allah, maka tiada diterima doa kamu ketika itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyeru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيتك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدلي شاه. اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير زاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.